Apa khabar semua? Saya Syafizan Johari. Hari ini saya akan cerita mengenai 4 sebab kenapa bos saya ambil saya kerja. Dan saya tak akan ambil orang bekerja sekiranya dia kata macam ni. Bagi yang terserempak dengan video ini dan belum mengenali saya, nama saya Syafizan Johari. Saya merupakan editor dan juga wartawan di Extra Awani. Dan 12 tahun lalu saya mula bekerja di Extra Awani sebagai wartawan, dan bidang kewartawanan dan tugasan sebagai wartawan, kerja sebagai wartawan merupakan cita-cita saya dari kecil. Dan memandangkan cita-cita saya ini agak berbeza berbanding kawan-kawan yang lain yang cikgu, yang doktor dan jadi engineer. Saya sering ditanyakan soalan, kenapa nak jadi wartawan? Dan soalan sama sering ditanya daripada saya mula besar ketika zaman sekolah sampailah zaman universiti. Kenapa nak jadi wartawan? Susah untuk saya jawab soalan ini. Tapi memandangkan soalan ini memerlukan jawapan, saya cuba untuk cipta jawapan yang menarik. Saya sering katakan saya teringin nak jadi seperti Clark Kent dan juga Peter Parker, Superman dan juga Spiderman yang juga masing-masing merupakan wartawan. Mana nak tahu, untuk kod saya boleh jadi superhero juga. Memandangkan dari kecil saya dah tahu apa saya nak jadi bila besar, laluan kerjaya saya agak mudah. Lepas sekolah, masuk UiTM, belajar bidang kewartawanan. Cuma apa yang tidak saya pernah bayangkan ialah dapat bekerja di syarikat media besar seperti Astro. Malah Astro adalah kerja pertama saya sebagai fresh grad. Memandangkan tahun ini merupakan tahun ke-12 saya bersama Astro, saya reconnect balik dengan ex-bos saya, Sony Sulaiman, orang yang bertanggungjawab ambil saya bekerja 12 tahun lalu. Dan saya tanyakan kepada ex-bos saya, kenapa dalam banyak-banyak orang yang hadir untuk interview tu, saya yang dipilih untuk jawatan berkenaan. Okay, hi Cik Mi. Hi AK, how are you? Sihat, Alhamdulillah. Cik Mi tahu tak kita bulan Julai ni adalah ulang tahun ke-12 kali pertama saya jumpa Cik Mi waktu Cik Mi interview saya dulu. 12? Ya. Tahun dah? Okay. Ya, 12 tahun dah. Jadi nak tanya, waktu mula-mula saya masuk bilik interview, waktu first kali jumpa Cik Mi tu, apa yang buatkan Cik Mi kata, Cik Mi decide kata, okay, this is the one for the job? Secara orang selalu tanya, orang selalu hantar resume kan, orang selalu hantar CV kepada saya tengok tu sekali lalu je, tak ada saya nak highlight, tak ada, ya. Sebab pada saya yang penting adalah siapa orang ni sebenarnya, ya. Jadi kalau kita nak pergi interview, nombor satu kita tengok balik kita punya social media sosial kita apa kat dalam tu. Kalau orang tu suka sumpah serana, kita tak akan ambil orang tu. Kalau orang tu marah pada dunia, kita tak akan ambil orang tu bekerja. Sebab kita nak tahu orang ni bukanlah dia kena tunjuk baik dalam social media, tapi kita nak bila tengok dekat media sosial dia nampak seperti seorang yang berfikir, elok bagai, pandai berjenaka dan sebagainya. Jadi orang yang macam tu, dia punya pembawaan diri dia adalah orang yang selalunya akan berjaya dalam dunia pekerjaan. Satu. Kedua, ya, kita bila tengok orang tu datang, apa dia punya kelainan dia, ya, cara dia berfikir. Jadi saya tak akan tengoklah resume, kadang-kadang kita curriculum lah, extracurricular activities lah, dia persatuan. Kadang persatuan tu tak memainkan peranan dia adalah apa yang dia pernah buat. Ya, katakanlah kita datang nak jadi seorang wartawan penyiaran, ya, saya tak kata di kampus dulu belajar apa ataupun selalu aktif dalam bidang apa. Tidak, kita nak tengok dia pernah tak buat video klip yang bagus, ya, ada vlog ke dan menulis ke. Jadi kita nak tengok kepandaian dia di situ. Macam Syafizan, masa Syafizan masuk tu, Syafizan bagi Farid AK lah, Jadi masa AK datang hari tu, dia dah terbukti, dia dah menulis ni, ya. Dulu dia intern dekat ni, masa tu kat Malaysian Reserve, you intern dekat Malaysian Reserve. Betul tu. Saya ingat sampai hari ni. Budak dia dah buat ni, dia dah interview orang ni, dia berani dan dia boleh berfikir cara yang berbeza, ya, kerana kadang-kadang orang tu datang tu dia tunggu aja soalan, dia tak tanya soalan. Kita kena orang yang tanya soalan. Kalau dia kata saya datang bekerja ni, saya nak menimba pengalaman dalam organisasi tuan yang bagus ni, terus saya tak ambil. Kenapa kau nak menimba pengalaman? Kita nak anda bawa kepandaian anda, jangan nak timba-timba pengalaman. Pengalaman tu sudah pun ditimba, tak kisahlah. Sebab ya, kita memang tak bekerja, tetapi apabila kita sebagai mahasiswa ke di universiti ke di sekolah, kita dah ada aktiviti lain. Semasa saya belajar dulu, semasa saya di Amerika, saya belajar semasa undergraduate, saya jual curry puff, ya. Saya jual macam-macam dan dari dia jual tu saya boleh beli kereta. Jadi itu menampakkan saya ada entrepreneurial spirit.
Jadi benda-benda tu yang dicari oleh majikan bila dia nak mengambil orang bekerja. Waktu saya pergi interview tu ada beberapa orang lain kan. Ya. Okay. Apa yang menyebabkan I time tu lebih sesuai untuk jawatan itu pada hari itu? Ini soalan yang bagus. Setiap organisasi tu dia ada culture dia sendiri, dia ada budaya dia sendiri, ya. Jadi ada dua, sama ada majikan yang nak ambil tu kita kata orang tu dia boleh tak sesuai dalam budaya kerja dia, in the culture, sama ada dia boleh atau tidak. Satu. Kedua, apakah satu budaya yang baru yang mungkin dia boleh bawa masuk untuk memperkayakan lagi culture ataupun budaya dalam tempat pekerjaan itu. Ada dua. Macam bila kita masa AK datang tu kita tengok, oh budak ni pandai berseluruh, oh dia main sepak takraw rupanya. Kan saja. Jadi bila kita tengok benda-benda ni semua, kita kata orang ni datang ke organisasi kita, dia akan membawa satu budaya yang baru, dia boleh bekerjasama dan dia pandai berseluruh. Sebab kita bila bekerja di satu tempat, kalau dalam dunia media contohnya, dunia media ni dia punya stress level dia sangat tinggi, ya. Jadi kita nak orang yang you can laugh at yourself. Maksudnya you tak boleh stres. Kalau tidak akan, kalau you terlampau stres, tiba-tiba you pingsan dan you kena darah tinggi dan sebagainya. Kita nak orang yang boleh manage stres pertama. And dia boleh pandai berseluruh. Kemudian dia, sometimes you don't have to take yourself too seriously, but you produce great work. Dan tu macam AK, when you came for the interview, and I thought, this guy is quite creative, you know. He has great ideas, and I think he can fit in well. Yeah? Kalau kita pergi temu bual tu, orang nak tanya apa, what can you bring in? Ya? Walaupun kita baru keluar dari dunia akademik, ya, kita ada benda-benda lain yang kita boleh buat. Contohnya, kata semasa saya menunggu keputusan, saya bekerja sebagai seorang waiter, kata kan, ya. Jadi, bila kita bekerja sebagai seorang waiter tu, a waiter is a wonderful job, ya. Saya pun dulu bekerja, saya jual curry puff semua semasa saya di Amerika. Jadi, bila kita bekerja sebagai pelayan di restoran, maksudnya pertama, kita pandai berkomunikasi. Kedua, kita tahu kerenah orang ramai. Kalau kita boleh bekerja dan menyimpan kerja tu selama paling lama pun 6 bulan ke 1 tahun, maksudnya kita pandai bekerjasama dengan orang, boleh berkomunikasi dengan baik. Itu salah satu sebab kenapa kita ambil orang bekerja. Jadi untuk recap, ada 4 sebab kenapa saya dipilih untuk jawatan berkenaan walaupun saya ni tak ada pengalaman, masih lagi fresh grad. Pertama, media sosial yang baik. Tak ada sumpah seranah, tak ada negativity, tidak menyerlahkan kita ni sebagai orang yang tidak baik umpamanya, dan menggunakan media sosial ini sebagai platform untuk menyebarkan maklumat, menyebarkan positivity. Jadi orang baca, orang suka. Itu pertama. Kedua, kelainan berfikir. Jadi semasa interview itu saya berjaya ataupun saya berupaya untuk menonjolkan kelainan dari segi cara saya berfikir. Mungkin jawapan saya agak unik atau lain daripada yang lain. Ketiga, kesesuaian dalam organisasi. Jadi apabila kita bercakap, apabila kita tanyakan ataupun respon kembali kepada soalan-soalan yang kita tanya semula kepada orang-orang yang nak interview kita tu ataupun future boss kita, in this case, soalan-soalan tertentu, jadi ia menunjukkan sifat-sifat kita yang tersendiri, pewatakan kita. Jadi ketika itu bakal majikan kita mampu untuk menilai pewatakan kita ini bagaimana, adakah ia mampu untuk blend in dalam organisasi berkenaan. Ya, kelayakan akademik itu penting, tapi pada masa sama saya juga berjaya untuk buktikan kepada majikan-majikan saya yang nak menggaji saya ketika itu, nak mengambil saya bekerja pada ketika itu, bahawa saya juga ada pengalaman-pengalaman yang lain, seperti selepas STPM saya mengajar bahasa Inggeris umpamanya di pusat tuition. Jadi pengalaman-pengalaman sebeginilah yang majikan nak tahu, yang orang yang nak ambil anda bekerja ni nak tahu, selain daripada kelayakan akademik anda. Itu tadi 4 sebab kenapa bos saya setuju untuk saya ambil bekerja 12 tahun lalu. Mungkin sekarang agak berbeza. Saya harap video ini dapat sikit sebanyak membantu anda dari segi tips-tips ya untuk mencari pekerjaan, dan saya juga harap, saya doa supaya anda dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan anda, supaya anda dapat dilimpahi dengan rezeki yang melimpah ruah, insya-Allah, melalui pekerjaan yang baik inilah yang sesuai dengan anda ini. Dan semoga anda juga melalui pekerjaan ini dan rezeki ini dapat membahagiakan kedua ibu bapa anda dan juga ahli keluarga anda.
Sekian saja untuk video kali ini. Saya Syafizan Johari. Kita jumpa lagi.